Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Amma ba'du. Yang saya kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli Jawatankuasa Surau An-Nur Fasa 2, tuan-tuan guru yang ada bersama dengan saya, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu sebagai mengisi ruang untuk menuntut ilmu. Sedikit saja masa kita peruntukkan untuk diri kita supaya kita dapat bersama-sama dalam usaha kita nak mempertingkatkan amalan ibadah kita, yang mana tunggak bagi amalan ibadah itu sebenarnya ialah melalui ilmu. Kalau sekiranya kita meninggalkan majlis ilmu, keberangkalian ibadah yang kita laksanakan pada bab-bab semuanya atau yang tertentu, khususnya dalam bidang Al-Quran ini, dia selingan yang insya-Allah akan datang saya sambung untuk kuliah Al-Quran saya nak bawakan kitab Mutiara Al-Fatihah yang disusun oleh saudara disebut sini nama Abu Mardiyah, ini gelarannya lah, tapi namanya Muhammad bin Abdul Manaf Al-Muqri, ya. Dia menyusun kitab ini. Jadi malam ni saya bercadang nak membawakan bab yang ketiga, iaitu berkaitan dengan Al-Fatihah sebagai rukun salat. Saya percaya tajuk ni saya belum bawa, belum kan? Ke tuan-tuan dah dengar? Belum, ya? Saya bawakan. Dan saya akan bacakan apa yang disebut dalam kitab ini, ya, insya-Allah, sebagai panduan kita bersama. Baik. Tajuk ni lah Al-Fatihah sebagai rukun salat. Ini tajuk yang penting untuk kita memahami bersama. Kenapa? Kerana begitu pentingnya surah yang kita sebut sebagai Al-Fatihah, yang kita biasa baca, yang kata dah tak ada apa-apa lah, memang koman lah kira, macam tu lah kan. Daripada umur 3 tahun main kita dah belajar Fatihah, 3 tahun main kita dah hafal Fatihah kan. Umur 3 tahun tok nenek kita main dah ajar Fatihah, mak ayah kita dah ajar Fatihah, dan kita hafal daripada umur kita yang kecil sampailah sekarang. Maknanya kadang-kadang ada orang tak tengok pun surah, dia buta huruf, tak boleh baca Quran, tapi Al-Fatihah dia boleh baca. Kenapa? Kerana hafalnya dia surah Al-Fatihah itu. Ini menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah ini mudah dihafal, ataupun ayat-ayat Al-Quran ini boleh dihafal sebenarnya, sekalipun dia tidak tahu membaca sebenarnya. Akan tetapi, dia ada tetapi dia tu, akan tetapi menghafalnya tu mestilah benar-benar dia betul daripada sudut bacaannya. Kalau sekiranya dia menghafal seperti kita menghafal umur budak-budak dulu, kita hafal surah Fatihah, tapi bacaan surah Al-Fatihah kita itu mungkin ada bahagian-bahagian yang tertentu, sama ada lebih terperinci ataupun yang kasar-kasar sekalipun, masih lagi banyak perlu dibetulkan. Kenapa? Kerana Al-Fatihah yang kita baca itu pertama sekali dia adalah ayat Al-Quran di dalam bahasa Arab. Jadi ia kena teliti betul-betul. Maka dengan itu saya bawakan kitab Mutiara Al-Fatihah ini, kita bacakan bersama. Topiknya, tajuknya lah Al-Fatihah sebagai rukun salat. Surah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran. 114 surah Al-Quran. Maka satu-satunya surah dalam Al-Quran yang wajib dibaca dalam salat. Kita tahu dah, betul ya? Sama ada kita sedar tak sedar,
Inilah dia satu-satunya surah daripada 114 surah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu, dia menjadi wajib dibaca dalam solat. Bahkan dalam fiknya dia menjadi rukun, iaitu rukun qauli, iaitu rukun bacaan daripada rukun-rukun salat. Ini memberi makna bahawa Allah pilih surah Al-Fatihah ini dan dijadikan satu surah yang wajib dibaca dalam salat, bahkan menjadi satu rukun dalam fiknya di dalam solat kita. Maksudnya kalau rukun jangan tinggal, kalau tinggal dia akan membatalkan ibadah tu. Kalau tinggal bacaan Fatihah, maka akan dikira solat itu tidak diterima, batal solat dia. Baik, ini dikuatkan lagi dengan para ulama mengatakan bahawa tidak sah salat seseorang itu, tidak diterima salat seseorang itu jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, rawahu Bukhari wa Muslim. Mafhum hadis ini disebut tiada salat, yakni tak sah salat itu bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Nak betulkan bunyi Fatihah ni, daripada awal menyebut surah pun kena betul dah sebenarnya kan. Kalau nak bagi dia cantik lah bacaan Quran ini sebenarnya, contohlah kan, kita nak kata marilah kita sama-sama mulakan majlis dengan surah Al-Fatihah, Al-Fatih jadinya Al-Fatihah, itu bunyi Melayu, betul ya? Kalau belah Terengganu tehoh dia tinggal lagi, hilang, tinggal tehoh ya kan. Baca tehoh jadi jauh nah. Al-Fatihah jauh benar lah kan. Kalau ni 9 Al-Fatihah kata dia kan. Jadi sebutan yang betul ialah Al-Fatihah. Macam tu sebutan benar. Ya, sebab ha ujung kan. Daripada perkataan Fatihah ni, Al-Fatihah ni maksudnya pembukaan daripada Al-Quran, Al-Fatihah, dan diletakkan di tempat yang pertama. Kita tahu bahawa Al-Fatihah ini merupakan satu surah yang turun sekaligus semua ayatnya, ketujuh ayat sekali turun yang Allah turunkan. Tidak seperti surah-surah yang lain yang keberangkalian di dalamnya diturunkan dalam banyak tempat dan banyak kali diturunkan, kemudian disusun menjadi sepenuhnya satu surah. Tapi Al-Fatihah dia turun dalam satu surah, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, sekali turun satu surah. Dan ada juga para ulama mengatakan bahawa surah ini, Al-Fatihah ini, dia turun 2 kali. Dahlah penuh turunnya 2 kali pula turun di Makkah dan turun di Madinah. Nampak tak begitu kuatnya surah ini? Maka Allah jadikan dan pilih surah ini ia wajib dibaca dalam salat. Sedangkan surah-surah lain sunat dibaca dalam salat. Kalau surah ini tertinggal, maka batal salat. Tapi kalau surah yang lain tu kita tinggalkan, adakah batal salat kita? Tidak batal kan? Nampak tu perbezaan dia. Itu perbezaan yang senang kita lihat. Okey. Kalau surah yang lain tu tertinggal kalimahnya, surah lain lah kan, bukan surah Fatihah yang kita baca, surah lain, surah Baqarah tertinggal kalimahnya, terlupa kan, tengah baca terlupa, maka tidak perlu diulang. Kenapa? Dia tidak batal salatnya. Tapi kalau diulang lebih baik. Tetapi kalau Al-Fatihah ini dibaca dalam salat, tertinggal satu ayat, tertinggal satu kalimah, apatah lagi tertinggal satu surah, maka dia wajib mengulanginya dalam rakaat salatnya supaya salat itu tidak batal. Contoh, baca-baca kan Fatihah, tu imam lah kata baca Fatihah kan, jadi pun baca auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba pergi iya.
Maliki yaumiddin tinggal. Kalau dia terkenang ketika tu, dia kena ulang balik supaya rakaat itu tidak batal, supaya salat itu tidak batal. Boleh ulang, tak ada masalah. Tapi kalau dia tertinggal terus sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum pun amin ramai-ramai, tak terasa pula tertinggal ayat dia tak, sebab baca bunyi sadap pula baca, tertinggal ayat sampai tak sadar kan. Ini pernah berlaku tuan-tuan kan, di masjid di Shah Alam, masjid besar tu tertinggal. Bolehkan makmum belakang ni imam 2, imam 3 tak perasan dia tertinggal satu ayat, tertinggal satu ayat tuan-tuan. Bila tertinggal ni bukan sengaja, ni cerita bukan sengaja tertinggal, sampailah beri salam. Lepas tu ada pula orang yang sadar sebab dia rakamkan bacaan tu imam tu. Imam tu sadap baca kan, rakam, dengar balik, betul tertinggal satu ayat daripada Fatihah. Apa berlaku? Batallah salat semua sekali, bukan imam dia, semua sekali ikut batal. Wajib dia mengqadha balik salat itu. Keluarlah siaran daripada Jabatan Agama Islam Selangor supaya orang yang terlibat pada malam sekian-sekian bulan maka hendaklah mengqadha kembali salat Isyak. Salat Isyak tu, salat Isyak. Bagi yang terima siaran lah. Ini kadang-kadang orang yang datang musafir pula ikut sembahyang waktu tu kan, waktu Isyak tu, dia dengar siaran tu tak? Mungkin dia tak dengar kan. Yang ni terlepaslah baginya kan, terlepas baginya. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni sentiasa mengharapkan Allah SWT mengampunkan dosa kita, sama ada dosa yang kita lakukan itu disebabkan oleh kelekaan kita, kelalaian kita kebanyakannya, ataupun kita memang tak sengaja pun kan, tinggal lah. Maka banyak istighfar, banyak melakukan salat sunat, banyak melakukan amalan sunat agar menutup semua dosa-dosa kita. Baik tuan-tuan dikasihi, saya sambung. Kata Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dalam kitab ini, kitab dia nama Safinah An-Najah, bahawa terdapat 10 syarat tuan-tuan, 10 syarat yang perlu dijaga ketika membaca surah Al-Fatihah, terutama dalam salat. Jika tak dijaga syarat-syarat ini, ia boleh membatalkan salat. Saya baca satu persatu, boleh ya? Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan muskil boleh tanya, tak ada masalah ya, tanya. Mungkin kan muskil pula, risau pula, tak, selamanya salat tak sah, salat gitu kan, tak adalah macam tu. Tapi maksudnya boleh bertanya. Baik, kata Syekh Salim Al-Hadrami, Al-Hadrami ini menunjukkan tempat di Hadramaut lah, di Yaman ya. Dia kata syurutul Fatihati asyaratu, syurutul Fatihati asyaratun, maknanya ada syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah di dalam solat itu 10 syarat dia. Apa syaratnya? At-tartibu, pertama, wal muwalatu wa mura'atu hurufiha wa mura'atu tashdidatiha wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah wa adamul lahnil mukhil bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a nafsahul qira'ata wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabi. Ada 10, saya bacakan. Syarat-syarat membaca surah Fatihah tu ada 10. Yang pertama, yang menjadikan dia bacaan itu benar dan sah, yang pertama tertib, yang kedua berturut-turut, yang ketiga menjaga setiap hurufnya, yang keempat menjaga setiap tasydidnya, tidak diam lama atau sekejap dengan maksud memutuskan bacaan, itu yang kelima, membaca semua ayat-ayatnya dan antaranya adalah basmalah, yang keenam, tiada kesalahan yang boleh merosakkan makna, ketujuh, membaca dalam keadaan berdiri untuk solat fardu, yang ke-8, naklah memperdengarkan bacaan kepada diri sendiri, 9, 10, tidak dipisahkan akannya ayat-ayat dengan zikir yang lain. Jadi 10 syarat itu. Jadi saya bacakan satu persatu dan saya cuba jelaskan ya.
Yang pertama, membaca secara tertib mengikut susunan ayat-ayatnya. Jadi surah Fatihah itu 7 ayat tu ada tertibnya. Kalau kita ikut fiqh Asy-Syafi'i, maka kita akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dikira sebagai ayat yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum tu disunat pula kita untuk membaca al-isti'adah secara sil atau secara perlahan sebelum kita memulakan bacaan Al-Fatihah dalam salat kita. Kemudian membaca secara tertib ni maksudnya daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Mana tertib satu persatu. Tak adalah misal kata kita baca sekalipun kita mulakan isti'azah tu, contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terlupa lah baca isti'azah, ulang balik A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sudah tidak tertib lagi. Sepatutnya kalau kita rasa kita terlupa baca isti'azah tadi, kita baca balik. Contoh kan, kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, terlupa lah isti'azah, nantilah kan, mula A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada terus pula sebab bismillah dah baca tadi kan, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dikira tidak tertib. Maka tertib macam mana? Kalau kita terlupa isti'azah, kita pun baca lah isti'azah tu. Kenapa? Sekalipun perkara sunat, ia sunat muakkad yang dituntut dalam bacaan, maka kita baca dan lepas tu ulang balik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Alamin, dan seterusnya. Dia tertib, ya. Tak boleh dalam salat kita, contoh kita nak baca, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini salat seorang biasa kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tak puas hati baca Alhamdulillah tadi kan, ayat kedua ulang balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Maliki Yawmiddin. Ulang balik. Bertindan-tindan mengulangkan. Itu juga dikira sebagai tidak tertib. Tak perlu diulang, sepatutnya terus saja baca. Dan kalau kita fahamilah makna dia ataupun kehendak ayat itu. Itu tertib maksudnya. Kalau tertib ini kita langkau, kena ulang balik supaya dia susun seperti mana tertibnya ayat itu turun. Baik. Kemudian yang kedua, membaca secara mualat, berturut-turut atau berterusan. Tak boleh misal kata kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Tak puas hati. Ada tu kadang-kadang kan perasaan itu rasa macam tak puas hati lah baca Bismillah tadi, ulang balik, ya. Jadi sengaja kita melakukan itu, maka dia jadilah bacaan itu tidak mualat, tidak berturut-turut, atau tidak berterusan. Maka kalau ikut kitab ini, menurut Syekh Salim bin Samil Al-Hadrami ini, dalam kitab Safinah An-Najah ini, bacaan yang tidak mualat itu dikira membatalkan bacaan Fatihah. Maka solat itu batal lah. Jadi hati-hati dengan keadaan ini, ya. Ataupun kita baca dalam keadaan kita ni lama tunggu-menunggu baca, kan? Ataupun kita baca satu ayat tu lama, beria-ria, ulang sampai 4-5 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu pun juga satu perkara yang boleh mendatangkan keraguan dalam bacaan kita. Kenapa? Kita dah ragu dah baca, kan? Maknanya kalau mengikut peraturan dalam baca Fatihah ni, dia tidak perlu begitu. Tidak perlu begitu. Bukan begitu cara untuk khusyuk. Sebenarnya dalam khusyuk bukan itu cara dia. Dalam khusyuk sebenarnya, di antara khusyuk dalam salat ialah kita memahami makna ayat itu. Kita belajar tentang apa maksud ayat itu. Kita meneliti satu persatu makna ayat ini. Kita masukkan dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam jiwa kita, dalam ruh kita, mengajar ayat ini kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang dikenaki.
Bukannya perlu kepada kita sampai rasa tak yakin dengan bacaan kita, kan? Kadang berlaku ganggu orang sekolah halak kadang tu kan. Sekarang dah jauh-jauh sikit barangkali tak terasa orang benar kan. Kalau makin duduk dekat dokek, suara dia mengulang basmalah tu kat 7 kali juga kan. Bukan basmalah, mengulang kat takbir pun dah terganggu jemaah di sebelah kan. Apatah lagi baca Fatihah. Kan? Bismillah. 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 Itu tidak mualat itu. Dia mesti habiskan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam tu. Oleh kerana dia rasa begitu, dia tidak yakin dengan bacaan basmalahnya, mengulang itu sehingga terganggu orang sebelah. Maka yang ini juga tidak digalakkan bagi kita. Bukan begitu caranya, kaedahnya kita nak khusyuk dalam salat. Ya? Baik. Yang ketiga, menjaga setiap hurufnya tanpa ada huruf yang ditinggalkan. Maksudnya, kalau huruf tak boleh tinggal, apatah lagi kalimah. Kalau kalimah tak boleh tinggal, apatah lagi ayatnya. 7 ayat itu. Kalaulah ayatnya tak boleh tinggal, apatah lagi surah itu. Maka daripada surah, ayat, kalimah sehingga huruf kalau tertinggal pun boleh batal. Macam mana contoh huruf ni tertinggal? Kadang-kadang kan kita baca contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan nampak tak apa yang tinggal tu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hi dia tak jelas, betul? Itu kebanyakan boleh berlaku dalam bacaan. Kenapa? Kerana tidak berhati-hati menyebut satu persatu huruf Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Sebab dalam kitab tajwid jelas sebutkan huruf ha bulat ni. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab tajwid, huruf ha yang bulat ini, ha besar tu kan, ha gulung tu, dia memang huruf yang memiliki semua sifat lemah. Semua sifat lemah bagi huruf Quran ada pada ha. Semua lemah. 5 sifat berlawanan tu lemah semua sifat dia. Okay? Oleh kerana itu dalam kitab tajwid dia menyebut berhati-hati ketika menyebut huruf ha ni, kerana dia memiliki semua sifat lemah. Maka kadang-kadang keberangkalian menyebut huruf tu tidak jelas boleh berlaku ketika dia berbaris. Contoh hi, hu berlaku. Kecuali ha. Kalau ada madu alif tak ada masalah. Bila dia huruf itu berbaris bawah, single, baris satu atau baris depan. Kalau tak percaya, ramai orang baca macam tu. Kadang-kadang qori-qori yang baca atas pentas pun hilang ha ni. Innallaha ala, hilang kadang dia baca. Dia baca Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bunyi sedap lah yang tu kan. Rupanya tinggal Innallaha tu tinggal. Bunyi ha tu langsung tak jelas. Wabillahi taufik tak jelas. Tapi itu bukan Quran lah. Tapi kalau Al-Quran memang dipesan dalam kitab tajwid, para ulama tajwid pesan huruf ha ni berhati-hati. Kenapa? Dia selalu boleh hilang. Ada dalam Fatihah iaitu Alhamdulillahi, itu selalu tinggal. Boleh ya? Jadi kena sebut betul-betul lah. Alhamdulillahi Rabbi. Mesti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang tu tuan-tuan. Cuba dengar betul-betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang tu hi tu. Dia mesti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti hi jelas betul. Ini dikatakan tertinggal huruf. Ini contoh saya bagi huruf ha. Kenapa? Huruf ha ini memang disebut dalam kitab tajwid. Mana kena tekan. Huruf lain tu barangkali susah nak hilang lah, ya. Tapi huruf ha ni biasa dihilang. Yang keempat, menjaga setiap tasydidnya tanpa ada tasydid yang ditinggalkan. Kalau dalam hal tasydid ini, berapa tasydid dalam suratul Fatihah yang ada? Tasydid apa maksudnya? Huruf yang bersabdu. Huruf yang bersabdu. Kalau kita nak tahu berapa jumlah dia,
dia ada 14 tempat. Sepakat para ulama mengatakan, ulama qura' menyatakan dalam Al-Fatihah ada 14 tempat tasydid rupanya. Dan tasydid ini biasa ramai yang tertinggal. Ketika mana? Ketika dia membaca seorang diri atau membaca secara sir, selalu tertinggal. Baik, saya baca dulu yang 14 ini di mana. Tashdidatul Fatihati 14. Bismillahi fawqal lam, Ar-Rahmani fawqal ra, Ar-Rahimi fawqal ra, Alhamdulillahi fawqal lam, Al-Jalalah Rabbil Alamin fawqal ba, Ar-Rahmani fawqal ra, Ar-Rahimi fawqal ra, Maliki Yaumiddin fawqad dal, Iyyaka na'budu fawqal ya, wa iyyaka nasta'in fawqal ya, Ihdinas siratal mustaqim fawqas sad, siratal ladzina fawqal lam, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqad dad wal lam. Ada 14 tempat. Mana tempat-tempat tu? Ialah disebut tasydid dalam Fatihah itu ada 14 tempat. Yang pertama bismillah. Bismillahi, millahi satu pada lam, Ar-Rahman pada ra, Ar-Rahman, Ar-Rahim pada ra, Alhamdulillahi pada lafzul jalalah, lillahi, Rabbil Alamin pada ba, Rabbil Alamin. Kemudian kembali Ar-Rahmanir Rahim pada ra, Ar-Rahim juga pada ra, kemudian Yaumiddin pada dal, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'bud, iyyaka pada ya, wa iyyaka nasta'in pada ya yang kedua. Kemudian ihdinas siratal mustaqim pada sad, siratal ladzina pada lam. Kemudian pada kalimah waladdallin, waladda pada dhad, walad pada dhad, dan dhallin pada lam. Jadi 14 tempat yang ada tasydid. Kalau memang orang tak belajar kan, memang bunyinya tak terang lah bunyi huruf yang bertasydid ni kan. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak jelas. Tak ada tasydid tu dikira, tak jelas. Tasydid ni maknanya ada dua huruf, huruf yang sama. Yang bertasydid itu ada dua huruf. Okey, huruf yang bertasydid itu ada dua, satu yang mati, satu yang hidup, kan? Maka berlaku tasydid itu menunjukkan ada dua huruf di situ. Maka tempat yang tak ada tasydid jangan ditasydidkan, nanti dikira tambah huruf pula. Okey? Contoh macam kalimah maliki. Maliki kan? Kalimah maliki, ada orang baca laju dia jadi maliki yaumiddin. Nampak tu? Mana itu dia tasydid pula pada kaf, sedangkan kaf itu tak ada tasydid. Baik, macam mana saya nak katakan bahawa kadang-kadang orang tinggalkan tasydid ketika dia baca sir? Cuba dengar dia baca. Dia baca secara perlahan kan? Dia dengar, dia tinggal sendiri. Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Iyyaka na'budu. Nampak tu? Tuan-tuan nampak tak dia baca tu macam mana? Dia rasa macam dia baca, seolah-olah baca ada separuh di mulut, separuh di lidah, separuh hati dia agaknya. Kali gitulah pada pemikiran dia. Sebenarnya bacaan itu adalah bacaan yang meninggalkan tasydid, bahkan barangkali meninggalkan kalimah. Nampak tu? Boleh ya? Jadi jangan Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Iyyaka na'budu Ihdinas siratal. Mana ujung-ujung tu, tengah-tengah tu hilang-hilang semua kan? Bacaan ini kebanyakannya dilakukan di kalangan kita. Kenapa? Dianggap bacaan itu okey sebab Allah dengar dia baca. Jangan, bukan macam tu. Ini kitab ini menunjukkan bahawa memang kena baca jelas-jelas, jangan tertinggal tasydid, jangan tertinggal huruf, jangan tertinggal kalimah. Maka dia mesti dibaca. Sekalipun bacaan sir mesti dibaca. Ya, bacaan sir itu bacaan yang perlahan kita baca tu. Contoh pada rakaat ketiga kan kita baca sir perlahan, mesti bacaan itu didengari oleh telinga kita sendiri. Kalau separuh dengar, separuh tak dengar, boleh tak?
Jawapannya tidak boleh. Jadi tak bolehlah baca Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Yawm Iyyaka na'budu Ihdinas Sirat. Nampak tu? Itu kebanyakan kita baca. Kalau kita baca waktu tahlil kan pun batal baca Fatihah itu. Tak terima Fatihah tu. Kenapa? Kerana tidaklah jelas langsung dia meninggalkan tasydid, meninggalkan huruf, meninggalkan kalimah. Tuan-tuan boleh faham maksud saya ya? Jadi ini perkara yang selalu berlaku sekalipun dalam solat. Ini nak mengingatkan kita. Ya? Yang kita rasa kadang-kadang okey dah. Rupanya tak okey. Baik, saya sambung lagi. Tak boleh diam lama atau sekejap dengan maksud memotong bacaannya. Ini maksudnya ialah kita dalam Fatihah, dalam salat kita baca Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa salat seorang kita bangun tengah malam tu salat tahajud, kita diam lama. Kita diam kenapa? Kerana kita memikirkan tentang maksud ayat dan kefahaman ayat ni, kita nak bagi dia masuk dalam pemikiran kita, roh jiwa kita lah. Kerana siang tadi kita baca 7 kitab tentang tafsir, perkataan Alhamdulillahirabbil alamin saja, maka masuk di dalam hati kita. Dalam keadaan kita waktu salat kita buat Alhamdulillahirabbil alamin. Lama kita diam. Sebab kita tengah memikirkan apa kehendak ayat ni ya Allah nak. Dengan geleng-geleng ni kan seorang-seorang. Walaupun seorang-seorang salat, tapi itu dikira kita memutuskan bacaan dengan maksud kita berhenti lama itu atau sekejap. Disebut ni sekejap ataupun lama, dikira kita memutuskan bacaan. Maka batal bacaan tu. Jadi apa nak buat? Ulang balik. Kena ulang. Jangan tak ulang. Kalau tak ulang balik, maka batallah rakaat itu. Kalau lupa, bangun untuk rakaat berikut, ulang lagi Fatihah itu, tambah lagi 1 rakaat supaya dia boleh dibetulkan kembali. Nampak tu? Sebab rakaat tadi dikira batal macam tu. Tapi kalau dalam rakaat yang sama kita ingat, maka kita ulang balik Al-Fatihah itu, maka tidak batal salat itu. Itu maksud saya yang disebut di dalam kitab ini. Baik. Membaca keseluruhan ayat termasuk basmalah. Ini pun satu hal. Kita dah tahu kalau kita di Malaysia ni atau Indonesia atau kawasan-kawasan Asia Tenggara ni, kebanyakan daripada kita ni adalah bermazhab Syafi'i. Maka kita mengambil basmalah itu salah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah. Kalau kita ke Mekah, memang orang tak biasa pergi Mekah, terperanjat dia kan. Apa hal ni dia belajar Fatihah tu, bismillah tu kena baca. Tapi sampai kat Mekah, imam tak ada baca kan. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tinggal bismillah. Ragu-ragu dia, alamak, batal solat ni, imam ni terlupa ni, tinggal bismillah. Sebenarnya keadaannya ialah mereka itu tidak bermazhab seperti kita. Mereka tidak mazhab seperti kita. Kalau mazhab Hanbali ni dia tak baca basmalah ni kan. Maka basmalah tu dia baca dalam keadaan sir saja, sebab dia tak anggap itu sebagai salah satu daripada ayat dalam suratul Fatihah. Jadi macam mana jadikan 7 ayat tu? Daripada Alhamdulillah, 7 tu ialah siratal ladzina an'amta alaihim, jadi 6 ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi 7. Sebabnya mereka berhenti di situ, mereka wakaf di situ, sebab nak menunjukkan situ adalah satu ayat. Jadi macam tu imam kita, macam saya tiba-tiba jadi imam, saya baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti situ, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan pula tuan-tuan jemaah menganggap, wah ustaz ni tambahlah satu ayat jadi 8 ni. Sebab bismillah dah baca. Bukan tu sebab dia. Sebab dia napih tak cukup kan. Ada satu siaran dulu memang jadi kelang kabut orang dibuat kan. Ada di antara yang berceramah tu ustazah kita lah, ustazah. Dia kata kena baca suratul ladzi tu, kalau jadi imam kena baca suratul ladzi sampai waladdallin. Mesti imam tu berusaha membacanya sehingga habis satu ayat tu.
Kalau tidak, boleh batal salat dia. Kenapa? Dikira dia menambah ayat. Poning tuan-tuan. Kalau ditengok-tengok imam fail di ni 9 ni pun dah fail banyak dah. Kek Somban ni fail banyak dah kan. Maklumlah kalau imam kampung-kampung ni tuan-tuan tengok ada umurnya 20 tahun. Tak ada kan. Ada umur 17 tahun. Tak ada. 71 tahun terbalik umur tu kan. Itu jadi imam kan. Tuan-tuan percaya 71 tahun napih panjang kau macam muda-muda. Kau kalau panjang napih anda tu kan. Tak ada. Disebabkan nafasnya pendek, maka dia boleh berhenti mana-mana. Tak ada masalah. Boleh je, tak ada apa. Kan? Tak ada masalah apa. Kenapa? Kerana kalau ikut kitab tajwid pun tidak ada wakaf yang haram. Pendek nafas berhentilah mana-mana. Kan? Lepas tu sambunglah balik mana yang dibolehkan untuk sambung. Kan? Kalau tidak kan habis jemaah satu kampung tu setiap sembahyang batal kan? Mana kena jelaskan betul-betul bagaimanakah situasinya kan. Jadi tak bolehlah dengan imam baca siratal ladzina an'amta alaihim berhenti situ. Situlah sekali dia ikut imam tu, betul dia tak ikut dah, dia pergi tempat lain, dia nak cari imam yang boleh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu napih kan. Jaranglah boleh jumpa. Kadang-kadang orang muda pun napih pendek kan. Buat nama je muda napih pendek kan. Kenapa? Tidak dilatih untuk dia membaca secara panjang itu. Baik. Membaca keseluruhan ayat itu selesai. Tak ada kesalahan yang boleh merosakkan makna ataupun kesalahan yang tak rosak makna. Sekalipun kesalahan tak rosak makna, apatah lagi yang boleh merosakkan makna. Contoh, kesalahan tak merosakkan makna. Kalimah sirata. Sirata tu kalau kiraat kita baca dengan sad, betul? As-sirata, siratal ladzi. Kalau kita baca dengan sirata dengan sin, dia tak rosak makna, dia tetap juga maknanya jalan, tak ada rosak. Tapi dari segi bacaan rosak. Kenapa? Itu bukan kiraat kita. Yang baca dengan sin tu kiraat yang lain baca dengan sin. Kalau nak baca sin, belajarlah kiraat yang itu untuk dibaca dengan sin. Kalau kita ikut Hafs an Asim, maka as-sirata dengan siratal ladzi tetap dikekalkan bunyi huruf sad, jangan jadi sin. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Tidak ada kesalahan merosakkan makna, terutama masa bila boleh rosak makna ni. Saya dah beritahu tuan-tuan ada dua. Untuk kita sebagai orang awam ni, kita faham dua perkara ni yang boleh membatalkan bacaan kita. Nombor satu ialah tukar huruf. Itu kan. Nombor dua tukar baris. Ini batal, habis. Tukar huruf, ta jadi to, qaf jadi kaf. Contoh tukar. Sad jadi sin. Contoh. Batal lah tu. Dot jadi dal. Jelas bunyi dia tukar tu. Ha jadi ha, ha jadi kha. Kan? Ar-Rahmanir Rahim. Terus sikit-sikit nak jadi kha tu. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dia betul-betul bunyi Ar-Rahmanir Rahim, memang batal tu lah tu. Kan? Tukar huruf. Ataupun ha bulat, sepatutnya ha yang nipis tu ha pedas. Alhamdu jadi alhamdu. Memang itu kebanyakannya boleh batal bacaan. Maka betulkan sebutan kita, jangan tukar huruf. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, nampak tu? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah tukar qaf jadi kaf. Maka batal bacaan itu sebenarnya. Bacaan itu batal. Maka apa yang kita perlu buat? Jangan dia batal. Belajar. Macam tu. Cari imam. Atau imam ada depan, belajar. Atau imam, hari ni dong akan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahun betul ya. 7 ayat hari ni baca Bismillah aja. Dia betulkan Bismillah kita. Kena buat tuan-tuan. Kenapa? Kita nak memperbaiki ibadah kita. Wajib buat tuan-tuan. Ya? Baik, sedikit lagi ya. Membaca dalam keadaan berdiri bagi solat fardu. Fatihah tu dibaca dalam keadaan berdiri bagi solat fardu. Tuan-tuan ada kalau menggunakan kursi ketika salat, boleh diharuskan bagi orang yang uzur syar'i saja. Dipastikan memang dia tak boleh duduk sujud.
Kalau dia boleh duduk dan boleh sujud, maka dia tidak sah duduk atas kerusi. Tapi kalau dia duduk nak sujud, sujud langsung tak boleh bangun dah kan. Lutut dia sakit kan. Duduk pula semayang tu tiba-tiba menjadikan 2 minggu kan duduk hospital lutut dia kan. Maka yang tu memang uzur syar'i. Bolehlah semayang atas kursi, tak ada masalah. Tapi kalau selagi dia boleh, sakat sikit-sikit sakit je kan, maka kita duduk atas kursi, maka itu dibimbangi tidak sah salat kita. Maka selagi kita boleh sujud, boleh duduk antara 2 sujud, maka kita dikendaki salat sambil duduk sebenarnya, ya. 2 lagi, naklah memperdengarkan bacaannya pada diri sendiri ketika bacaan sir, contoh rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka kita baca perlahan. Jarang kita ni dan tidak dibenarkan kita ni, contoh kita membaca sehingga menghilangkan huruf-huruf dan sebutan-sebutan kalimah dia. Jelas sehingga telinga dengar. Alhamdulillahirabbilalamin. Macam tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan tertinggal. Tak ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hilang doh kan. Kita sedar kita baca tu hilang, tapi kita tahu je, maka salah bacaan itu, ulang balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu baca. Ini tujuan dia. Inilah kaedah baca secara sir, bukan alhamdulillahirabbil ar-rahman maliki yaum iyyaka na'budu. Mana apa huruf tu? Hilang tu ayat tu. Maka bacaan tu dibimbangi tidak sah. Membahaya, ya. Sir ini cara dia. Mesti baca sehingga telinga kita sendiri dengar. Dan yang akhir tadi tidak diselangi dengan bacaan zikir yang lain. Maklumlah, bila dengar saja alhamdulillahi rabbil alamin ketika tahajud kita malam, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berzikir alhamdulillah situ kan. Maka bacaan itu, zikir itu dikira salah di sudut membaca Fatihah dalam solat. Kalau macam tu tak diterima lah alhamdulillahirabbil alamin, dia betul? Batal kan? Ulang balik alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Macam tu. Tapi kalau kita nak selangi dengan doa sedikit bila akhir, contoh waladdallin, dalam itu kita berdoa, doa untuk Allah ampunkan dosa kita sedikit saja, maka itu masih dibenarkan lagi. Tak adalah sampai berlama-lama, seolah-olah sepertinya kita sedang berzikir. Zikir biasanya subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali kan. Itu je jarak dia, tak boleh lama. Puaslah makmum menunggu bila nak amin ni kan. Maka yang itu tidak dibenarkan. Karena dibimbangi apa? Tidak mualat atau kita memutuskan bacaan. Apatah lagi bubuh pula zikir. Maka yang itu tidak dibenarkan, ya. Baiklah. Jadi 10 syarat ini cara untuk kita supaya tidak berlaku kesalahan dalam 10 syarat disebutkan oleh Syekh Salim As-Samil Ad-Darami ini, maka kita talakilah Fatihah kita. Jangan segan-segan. Carilah guru talaki. Dan kawan kita yang bagus baca Fatihahnya kan, kita baca dengan dia. Jangan segan-segan, tak apa. Kenapa? Karena kita nak meningkatkan ilmu dan ibadah kita. Boleh, ya? InsyaAllah. Mari tuan-tuan baca dengan saya Fatihah sekali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang tak sampai napih tu berhentilah.
Kalau masalah apa kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, sila. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Bilal nak azan dan lagi azan lah boleh, insya-Allah. Bagus sekali.